Salam sejahtera diucapkan kepada Encik Azhar dan rakan-rakan sekalian. Berdasarkan pembelajaran yang lepas, saya Michela Ando dan rakan-rakan lain telah mengambil kaum Iban sebagai rujukan untuk kajian semasa. Berhubung dengan pembelajaran bab 4 iaitu Perlembagaan Malaysia dan Hubungan Etnik, kumpulan kami akan memberitahu anda semua serba sedikit kepentingan kaum Iban dari sudut hubungan etnik dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebelum itu, secara ringkasnya saya akan memberitahu mengenai perlembagaan. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi himpunan undang-undang dasar tentang prinsip-prinsip asas yang dianggap penting untuk pemerintahan dan pentadbiran sebuah negara. Untuk menyelaraskan keseragaman antara kaum di Malaysia, Suruhanjaya Red 1956 telah dicadangkan dan wujudlah ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang memperuntukkan beberapa syarat untuk satu kaum mendapatkan taraf kewarganegaraan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syafiqah binti Rani dan nombor mencik saya 62085. Dan hari ini saya mahu membentangkan tentang 3 ciri-ciri yang perlu ada dalam setiap perlembagaan. Yang pertama adalah prinsip-prinsip yang asas. Yang kedua, kedudukan yang tertinggi dan kukuh, di mana perlembagaan ini tidak sewenang-wenangnya untuk digubal. Perlembagaan ini terbahagi kepada dua, iaitu perlembagaan bertulis dan tidak bertulis. Bertulis ini di mana undang-undang perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu kanun dan naskah. Tidak bertulis ini pula, semua prinsip undang-undang perlembagaan tidak terkumpul dalam satu kanun atau naskah, tetapi terkandung dalam adat resam, tradisi, keputusan mahkamah atau parlimen dan pandangan ilmuwan undang-undang yang termuka. Ini di mana kita dapat lihat adat mangkun tiang di kalangan Iban ini dapat kategori perlembagaan yang tidak bertulis. Hai, nama saya Faizul bin Peter Jason, nombor matrik 65942. Okey, Perlembagaan Malaysia ni terdapat unsur-unsur tradisi yang mana ia membincangkan tentang adat-adat sesebuah kaum yang terdapat di dalam Malaysia lah. Okey, justru itu saya ingin membincangkan tentang kaitannya di antara upacara mangkung tiang ini dengan juga Perlembagaan Malaysia. Okey, seperti yang kita tahui kan, upacara mangkung tiang ini dilakukan oleh kaum Iban untuk meraihkan sesebuah rumah barulah, di mana rumah yang baru dibina akan dibuat satu upacara untuk membuang bala dan menyambut rumah baru tersebut. Okey. Upacara ini dilakukan adalah bagi yang seperti saya sebut, membuang bala seperti contohnya macam kebakaran ke, takut ada bencana alam, kemasukan binatang buas. Okey, jadi benda ni dibuat untuk mengelakkan benda-benda tersebut lah. Biasanya upacara ni dilakukan oleh orang-orang yang dah lama lah, orang-orang yang memang dah duduk situ. Okey, kaitannya dengan Perlembagaan Malaysia ni, di mana terdapat beberapa perkara yang mana tidak boleh menyentuh terhadap adat kaum lah. Sebagai contoh, perkara 8 di mana ia menunjukkan hak sama rata tentang kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak untuk melakukan adat masing-masing tanpa diganggu oleh sesiapa-siapa, asalkan ianya tidak mengganggu melanggar peraturan negara lah. Maksudnya dia boleh buat, tapi buat tu jangan sampai melanggar peraturan. Contoh buat bising ke, ataupun buat terlalu besar-besaran sampai merosakkan harta benda awam. Itu tak boleh lah. Okay, selain itu, dalam perkara 150 dalam kurungan 6, di mana kedudukan adat istiadat Bumiputera Sabah dan Sarawak tidak boleh diganggu gugat walaupun dalam keadaan darurat. Contohnya dalam keadaan darurat macam mana sekalipun, adat tu
tak boleh digubal. Seterusnya adalah unsur-unsur tradisi. Unsur-unsur tradisi amat penting untuk dibicarakan kerana ia merupakan faktor utama untuk mewujudkan identiti Malaysia dan memupuk persefahaman ke arah perpaduan. Mengikut penyataan penuh artikel 153 Perlembagaan Persekutuan, menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa hak-hak orang Melayu, anak-anak negeri seperti Sabah dan Sarawak, dan hak-hak kaum tertentu. Sebagai contoh, kaum Iban merupakan kumpulan etnik terbesar di negeri Sarawak. Kaum ini menyambut perayaan seperti Gawai Mangkung Tiang, iaitu perayaan yang menandakan bahawa pembinaan rumah panjang telah pun siap dan sedia untuk didiami. Terdapat juga beberapa pantang larang ketika melaksanakan perayaan tersebut. Sebagai contoh, setiap penghuni rumah panjang tidak dibenarkan berkelahi atau bergaduh sepanjang berlangsungnya upacara tersebut, dan setiap penghuni rumah panjang perlulah berada di ruai atau di beranda rumah. Jika berlakunya pelanggaran terhadap pantang larang tersebut, secara langsung perayaan tersebut akan terbatal seketika. Bagi seluruh kaum di Malaysia, berhak untuk menyambut perayaan masing-masing sekiranya atau selagi tidak melanggar atau mengatasi ketertinggian Perlembagaan Persekutuan. Hai, nama saya Estoveni Ana Ayom, nombor metrik 65905. Di sini saya akan membentangkan tentang hukuman kepada pesalah yang melanggar pantang larang dalam kaum Iban. Okey. Di sini saya akan mengambil contoh dalam upacara Mangkung Tiang. Apabila seseorang itu melanggar pantang larang seperti mengacau, menyebabkan pergaduhan dan sebagainya semasa upacara Mangkung Tiang dilakukan, maka pesalah itu akan dikenakan hukuman. Tidak kira pesalah tersebut dari rumah panjang itu sendiri ataupun dari rumah panjang orang lain. Okey, antara hukuman yang akan diberikan oleh tuai rumah kepada pesalah itu ialah menggunakan seekor kinzir. Namun berat kinzir itu tertakluk kepada tuai rumah itu sendiri mengikut peraturan rumah panjang itu sendiri. Sebagai contoh, di rumah panjang saya, apabila ada orang yang melanggar peraturan pantang larang, so orang itu, pesalah tersebut akan mencari seekor kinzir yang beratnya 500 kg. Itu juga dengan wang tunai 500, seekor ayam, dan juga permohonan maaf kepada pihak rumah panjang itu. Jadi barang-barang ini akan diberikan kepada tuai rumah itu sendiri. Okey, mungkin bagi sesetengah kaum lain, barang-barang yang digunakan ini adalah sensitif. Sebagai contoh, seekor kinzir yang digunakan. Mungkin kinzir ini sensitif bagi sesetengah kaum. Oleh yang demikian, ini sudah termaktub sendiri dalam adat tradisi orang kaum Iban, dan dalam perlembagaan juga unsur-unsur tradisi ini di bawah perlembagaan kontrak sosial di mana kaum pribumi Sabah dan Sarawak telah mendapatkan keistimewaan itu sendiri. Perkara ini juga seperti kita ketahui termaktub di bawah Akta Hasutan, iaitu untuk melindungi daripada sensitiviti kaum-kaum lain, terutamanya dalam perbincangan awam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Emi Sulheri bin Sapri, pemegang nombor metrik 64432. Pada kali ini, saya akan membincangkan sedikit berkaitan antara upacara Mangkung Tiang oleh kaum Iban dan perlembagaan. Saya juga telah memilih dari segi kontrak sosial, iaitu pemerintahan, dan unsur tradisi yang terdapat di dalam perkara 10 dan ke-8 di dalam sesebuah perlembagaan. Berkaitan upacara Mangkung Tiang dan Perlembagaan Malaysia,
saya ingin memperkatakan bahawa pemerintahan dalam perkara 10 mengatakan hak kebebasan bersuara tentang kedudukan Lemambang sebagai orang yang mengetuai upacara tersebut dan mempunyai pengalaman yang begitu arif tentang upacara mangkung tiang. Hal ini tidak akan mengganggu sensitiviti sesuatu kaum. Selain itu juga, dalam perkara 8 mengatakan persamaan hak sama rata iaitu melalui kedudukan istimewa kaum Iban. Walaupun ketiadaan Lemambang di kawasan tersebut, penduduk akan menggunakan hikmat Lemambang dari kawasan yang berdekatan. Di samping itu juga, melalui sejarah, peralatan yang digunakan oleh Lemambang pada upacara tersebut masih dikekalkan dan digunapakai pada masa kini. Sebagai contohnya, seperti gendang, piring dan sebagainya. Oleh itu, perkara-perkara seperti ini tidak sesekali mengganggu sensitiviti mana-mana kaum maupun negara. Salam sejahtera, saya Erin Anameting, nombor metrik 60957. Saya akan menyambung huraian daripada rekan-rekan saya, iaitu saya akan menerangkan tentang apa yang seharusnya ada semasa perayaan Gawai Mangkung Tiang tersebut, iaitu dengan mengadakan upacara miring. Upacara miring ini adalah amalan tradisi yang merupakan adat istiadat kepercayaan masyarakat kaum Iban sejak turun-temurun nenek moyang terdahulu. Hal ini dapat dilihat dalam konteks perlembagaan sebagai kontrak sosial kerana mempunyai unsur tradisi yang mengaitkan tentang kaum Iban ini. Mereka mengadakan upacara miring sebagai adat tradisi ataupun kepercayaan bagi setiap perayaan yang mereka sambut. Pula, perayaan Gawai Mangkung Tiang tersebut seharusnya menyediakan bahan yang penting seperti batu, ros nasi pulut dan juga air bersih takkan di sudut dinding bilik. Hal ini dapat dilihat dalam perlembagaan iaitu perkara 8 persamaan dan hak sama rata kedudukan istimewa masyarakat kaum Iban. Di sini kita dapat lihat kerana masyarakat kaum Iban mempunyai keistimewaan yang tidak sama kegunaannya dengan kaum lain dalam setiap perayaan. Unsur tradisi kepada adat Mangkung Tiang bagi kaum Iban berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan Hubungan Etnik. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan sedikit berkaitan perlembagaan di Malaysia. Perlembagaan merujuk satu dokumen yang mengandungi himpunan undang-undang dasar tentang prinsip asas dianggap penting untuk pemerintahan sesebuah negara. Terdapat 3 ciri umum yang perlu ada dalam sebuah perlembagaan, iaitu yang pertama ialah prinsip asas, yang kedua kedudukan tertinggi dan yang ketiga ialah hukum. Perlembagaan juga terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama ialah bertulis yang bermaksud undang-undang perlembagaan yang dikumpulkan dan disusun dalam satu kanun atau naskah, dan yang kedua tidak bertulis yang bermaksud semua prinsip undang-undang perlembagaan tidak terkumpul dalam satu kanun atau naskah tetapi terkandung dalam adat resam dan tradisi, putusan mahkamah atau parlimen dan pandangan para ilmuwan undang-undang yang terkemuka. Berdasarkan keseluruhan isi, Gawai Mangkung Tiang pada masa kini kurang diamalkan kerana ramai kaum Iban telah menganuti agama Kristian. Hal ini menyebabkan mereka yang berpindah ke rumah baru tidak mengamalkan upacara Gawai Mangkung Tiang dan mereka hanyalah perlu sembahyang untuk memberkati rumah baru mereka. Bagi kaum Iban yang masih mengamalkan upacara Gawai Mangkung Tiang ini pula tidak dapat dihalang kerana di Malaysia rakyat bebas memilih agama dan agama Islam ialah agama resmi di Malaysia. Perkara ini
ada dijelaskan di dalam ciri-ciri pelembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1957. Dan sekian saja info mengenai Perlembagaan Malaysia dalam hubungan etnik dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.